Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nabi Hakimi bin Syamsul Kahar A172325 akan membentangkan tentang kempen kesedaran OKU saya. Saya bertajuk pandangan kita terhadap mereka dalam industri pekerjaan. Okey, slide pertama saya akan menceritakan apa itu OKU. OKU merupakan orang kelainan upaya, kehilangan upaya, kurang upaya atau ketidakupayaan, merupakan satu keadaan yang dianggap mengurangkan fungsi atau keupayaan seseorang jika dibandingkan dengan ukuran biasa masyarakat, iaitu mereka kurang upaya daripada masyarakat yang normal. Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada fungsi individu seperti kelemahan fizikal, deria kognitif, intelektual dan kesihatan mental. Penggunaan ini juga dikaitkan dengan model ketakupayaan perubatan dan bukan model ketakupayaan sosial atau hak asasi manusia. Poin ketiga, kehilangan upaya ini boleh terjadi sejak lahir atau kemudiannya. Kemudiannya itu bermaksud selepas lahir. Kita mungkin umur setelah 2-3 tahun atau mengalami kemalangan yang mungkin melumpuhkan atau mengurangkan upaya mereka. Individu yang mengalami keadaan ini digelar orang kurang upaya atau OKU, atau lebih kontroversi orang cacat atau terencat. Setengah orang pula menggunakan istilah orang istimewa. Khususnya objektif kajian saya. Objektif pertama iaitu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan hak dan keistimewaan golongan berkeperluan khas di sektor pekerjaan. Yang kedua, mengkaji sejauh manakah masyarakat mengambil tahu berkenaan hak dan keistimewaan golongan berkeperluan khas dalam sektor pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana hak dan keistimewaan golongan berkeperluan khas ini dapat memberi impak kepada ekonomi negara. Saya lebih memfokuskan kepada sektor pekerjaan kerana banyak kilang dan pekerjaan yang lain kurang menerima golongan kurang upaya ini kerana mereka menganggap golongan kurang upaya ini satu beban untuk syarikat mereka. Oleh itu saya ingin memberi kesedaran kepada mereka bahawa orang kurang upaya ini juga perlu diberi hak sama rata seperti orang lain dan perlu diberi perhatian lebih terhadap mereka. Seterusnya iaitu proses kempen. Proses kempen saya melalui proses sebelum, semasa dan selepas. Sebelum saya membuat pengumpulan bahan dan juga mencari responden. Semasa kempen saya membuat poster dan juga borang soal selidik. Kemudian proses selepas saya membuat pengumpulan data dan juga laporan akhir. Okey, ini antara bahan kajian yang saya buat. Okey, saya membuat poster. Poster mempunyai 2 poster, tapi di sini saya lampirkan satu poster dan dua poster saya lampirkan di dalam laporan akhir. Dan di sini yang kedua pula saya melampirkan data daripada soal selidik saya, dan lampir ketiga saya melampirkan contoh soalan yang saya gunakan dalam borang soal selidik. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.